Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aflah syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita sehingga kita dapat sama-sama mengadakan majlis ilmu di rumah masing-masing. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberi kebaikan kepada kita semua, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memandang kita dengan pandangan rahmat kurniaan Allah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kita dekat dengan Allah Ta'ala, ilmu yang membawa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab hikam kita, dan yang kita muliakan para habaib, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, dan juga kepada ahlul bait. Kerana Nabi pun menyatakan uhibbu ahlil baiti, hendaklah kamu kasih kepada ahli keluarga Nabi ini, li hubbi, kerana mengasihi aku. Jadi kita kepada juga ahlul bait, kepada asatizah kalau ada di sana, para ustaz yang mendengar, kalau ada kesalahan tolong perbaikikan. Kalau betul kan, kerana yang bercakap ini bukanlah orang alim sebenarnya, hanya menyampaikan ilmu mengikut apa yang Allah kurniakan. Dan juga kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah di mana saja berada. Dan kita sambung pembacaan kitab kita, yakni kita sampai kepada muka surat 39. Muka surat 39. Jadi kita sambung mengenai pembacaan kitab hikam kita ini. Jadi sebelum kita nak sambung ni, kita memberitahu bahawa pembacaan kitab kita ini pada malam ini sebenarnya dia ada kaitan dengan apa yang telah kita baca semalam. Jadi kita sebenarnya apabila sahaja kita ini ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita kena mencari satu cahaya di dalam hati kita. Kerana sesungguhnya Allah akan melihat cahaya hamba-hambanya. Jadi apabila satu orang itu didatangi cahaya di dalam hatinya, akan membawa hatinya akan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang kita maksudkan itu sama ada cahaya bidayah, ataupun cahaya wasatiyah, ataupun cahaya nihayah yang telah kita bicara malam semalam. Orang Terengganu kata malam maring, gitu. Maka dikatakan bahawa apabila cahaya-cahaya itu, nur itu adalah jalan membawa kepada makrifat kepada Allah. Jadi sama ada ia berupa ilmu-ilmu yang Allah beri, sama ada dia berupa kepada rahsia-rahsia Allah yang berbentuk mukasyafah, kasyaf dan seumpamanya ini, maka ini sebenarnya adalah jalan untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka pastikan bahawa kita mencari jalan supaya hati kita bercahaya. Kerana cahaya inilah yang menjadi penyuluh kita untuk berjalan kepada Allah. Maka kalau kita nak pergi jalan, kita kena ada di jalan yang gelap, kita duduk dalam kegelapan, maka kita ada satu lampu picit yang ada cahaya, kita akan jalan mudah sahaja. Kerana ada cahaya. Tapi kalau kita berada di dalam kegelapan, tetapi kita tidak ada cahaya, maka kita terus duduk dalam kegelapan, membawa kepada kesesatan, membawa kepada kebinasaan. Baik, kita sambung.
Itu sebagai mukaddimahnya. Diharap para jemaah dapat memahami, insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka pengarang kitab kita maknanya mengatakan, katanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-anwaru matayal qulubi wal asrari. Asrar. Okey, baik. Wal anwar, cahaya-cahaya itu, mataya, kenderaan, al-qulub, hati, wal asrar, dan juga rahsia-rahsianya. Asrar ini bermakna kedalaman hati. Apa maksud dia? Baik, bermula segala anwar, bermula segala cahaya. Sama ada cahaya itu cahaya bidayah ataupun cahaya itu cahaya wasatiyah, ataupun cahaya itu adalah cahaya nihayah. Bermula cahaya-cahaya itu, bermula cahaya, segala cahaya itu kenderaan. Dia diibaratkan sebagai kenderaan. Maka kenderaan bagi apa? Kenderaan bagi hati kepada hadrat Tuhan. Maka cahaya yang ada dalam hati ini, cahaya ini akan bawa kepada Allah. Sebab itu kita kena ingat, amal-amal ibadat yang kita buat itu sebenarnya dia mendatangkan cahaya. Mana ustaz cahaya? Jangan ingat macam Trojan datang ada cahaya. Bukan. Saya baca Quran, mana keluar cahayanya? Tidak. Allah campakkan cahaya itu dalam hati. Cahaya dalam hati. Jadi orang membaca Quran mendatangkan cahaya. Sembahyang sunat datangkan cahaya. Majlis ilmu datangkan cahaya. Berzikir datangkan cahaya. Infak fisabilillah datangkan cahaya. Cahaya dalam hati ini, kalau kita banyak buat benda baik, cahaya hati tadi akan terus bercahaya. Tetapi apabila kita buat benda yang tak baik, cahaya itu padam. Kita infak fisabilillah, kita pun bantu orang susah, kemudian kita berbangga, orang itu kalau tak ada aku susah dia, maka padam cahaya hati kita yang betul infak tadi, cahaya daripada infak. Maka cahaya ini yang dia ada kaitan dengan yang semalam, cahaya bidayah ke, cahaya wasatiyah ke, cahaya nihayah boleh terpadam. Sebab itu kemarin kita beritahu, bila Allah mendatangkan cahaya tadi, pupuk cahaya tadi biar semakin bercahaya hati, sehingga bertukar daripada cahaya nihayah bidayah kepada cahaya wasatiyah. Perlu ke Ustaz ulang balik bidayah wasatiyah ini? Mungkin semalam sudah faham. Macam mana cahaya bidayah? Cahaya bidayahnya begini. Satu orang itu, dia ini tidak sembahyang tidak, puasa tidak, ibadat tidak, masjid tak pergi, majlis ilmu tak pergi, duduk dia dalam lalai. Maka berbangga-bangga dia dalam kelalaian. Bangga-bangga dalam kelalaian. Tiba-tiba dengan sebab-sebab tertentu dia berubah. Bila dia berubah, dia mari kesedaran. Dia kata, aku kena beribadat, tak boleh aku jadi macam ni, aku lalai. Maka bila datang kesedaran itu, bermakna Allah telah mencampurkan cahaya dalam hati. Bila campur cahaya dalam hati, dia pun mula nak beribadat. Daripada kegelapan, dia nak pergi kepada cahaya, beribadat. Itu dipanggil cahaya bidayah permulaan. Macam mana dia boleh cahaya bidayah itu Ustaz? Ada banyak sebab. Kadang-kadang dengan keturunan dia baik, kadang-kadang dengan sebab doa mak ayah dia, kadang-kadang dengan sebab doa orang-orang yang soleh. Maknanya sebab orang soleh. Kadang-kadang dengan sebab apa dia lagi? Dengan sebab dia ni dermawan. Dia ini walaupun dia lalai, tetapi dia buat infak. Infak fisabilillah. Maknanya dengan sebab itu maka dia boleh. Ataupun dia ni ahli ilmu tapi dia buat maksiat. Sebab tu biarlah kalau kita tengok ada ustaz ke, dia tu seorang ustaz, tiba-tiba ustaz tu buat benda tak molek. Contoh saja. Tolong jangan cela dia. Tolong jangan cela dia.
Apalah ustaz ini berkhalwah, contoh saja ni. Apalah ustaz ini ambil barang apa ni, pecah amanah. Jangan kita cela orang, jangan kita mencela dia orang. Dia itu ada ilmu, kita tidak ada ilmu. Dah ada ilmu apa tak dia buat benda macam tu? Ya, betul. Manusia buat dosa tidak pelik. Yang pelik, manusia buat dosa tidak mau kembali kepada Allah. Manusia buat dosa tidak mau bertaubat, itu pelik. Manusia buat dosa dia berbangga, itu pelik. Manusia buat dosa dia ajak orang lain buat dosa, itu yang pelik. Tapi kalau manusia buat dosa, kullu bani Adam khata'un, semua manusia melakukan kesalahan. Semua manusia melakukan kesalahan. Siapa yang ada sekarang, yang ada dengan ustaz ni yang tak pernah buat salah? Mana ada? Semua. Jadi jangan mencela. Jadi kadang-kadang ada kan kita dengar tiba-tiba ustaz masuk dalam TV, ustaz ni begini. Kita pun inilah ustaz akhir zaman, inilah nak jadi dajjal, inilah macam-macam duk cela orang. Jangan. Kita tidak boleh mencela. Kenapa? Kadang-kadang ilmu yang ada pada dia, Allah beri cahaya bidayah. Bila nak beri cahaya bidayah pada dia, boleh jadi kalau dia masuk penjara, keluar dari penjara, dia jadi soleh lebih baik pada kita. Wallahu a'lam. Jangan cela orang begitu. Jadi apa yang kita bicara malam ini, cahaya-cahaya itu sama ada cahaya bidayah. Perlu Ustaz ulang semula. Cahaya bidayah ini permulaan boleh jadi disebabkan apa? Disebabkan keturunan dia baik. Disebab dia banyak sedekah, disebabkan dia cinta orang soleh, disebabkan dengan ilmu yang dia ada, disebabkan dengan doa orang yang soleh. Itu antaranya. Bahkan ada ulama kata cahaya bidayah juga terlupa kemarin sebut, dengan sebab dia dapat musibah. Dengan sebab dapat musibah, dia jadi bertaubat. Ramai mana manusia dia ditimpa musibah, anak dia meninggal, akhirnya dia pun rasa sedih, dia pun kembali pada Allah beribadat. Ini semua cahaya bidayah. Lepas itu, bila orang itu bila dapat cahaya bidayah, dia pun mula nak kembali pada Allah, dia pun mula nak beribadat. Ada tak orang tu 3 bulan dia balik semula asal. Dulu dia soleh dah, 3 bulan dia balik semula asal, 5 bulan dia balik semula asal, 6 bulan dia balik semula asal. Kenapa? Cahaya yang ada pada dia tadi, dia tidak bawa, dia tidak tunggang, dia tidak dibawa, cahaya itu tidak dibawa sampai pada Allah. Maka disebabkan apa terpadam cahaya tadi? Disebabkan maksiat yang dilakukan. Maknanya kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jauhkan kita daripada maksiat. Maksiat memang ada, semua ada jatuh pada maksiat, tapi kita mohon pada Allah jangan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam maksiat. Bahkan dikatakan kalau kita jatuh pada maksiat, wa atbi'in sayyi'ata hasanata tamhuha, hendaklah kamu mengiringi kejahatan kamu dengan kebaikan yang tamhuha, yang memadamkan kejahatan kamu. Maka begitulah, kita nak cela orang pun, kita pun banyak juga kecelaan. Baik, kita tengok di sini. Maka bermula segala nur itu kenderaan, segala hati, kenderaan yang membawa hati. Cahaya tadi, cahaya itu masuk dalam hati kita. Allah Ta'ala campakkan rasa kesedaran. Dia panggil nur intibah. Nur bidayah ni nur intibah, cahaya yang membawa kesedaran. Biasa orang ni dia akan jadi talibin, orang yang nak mencari Allah. Aku ni lalai, nak macam mana ni, macam mana nak mula kat mana ni. Ini dia panggil orang yang dicampakkan cahaya tadi. Jadi dikatakan cahaya ini akan membawa dia sebagai kenderaan untuk dia sampai kepada Allah. Maksiat tak bawa, maksiat ni kegelapan. Jadi tunggu cahaya tadi datang, maka kepada Allah, kehadap Tuhan yang mengetahui segala yang gaib, yang Allah Ta'ala mengetahui segala yang gaib. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah Ta'ala tahu. Hati kita nak kembali pada Allah tahu. Allah Ta'ala tahu kita ini ikhlas tidak ikhlas dalam melakukan amal. Allah Ta'ala mengetahui. Jadi bila ada cahaya-cahaya dalam hati, maka cahaya inilah akan menjadi kenderaan untuk kita sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Bila satu orang itu mendatangi cahaya bidayah, bagaimana cahaya bidayah itu nak jadi dia bawa? Ibarat cahaya bidayah ni satu kenderaan.
Mataya. Mataya ni bermakna dalam kitab Aiqazul Himam dia kata seperti kenderaan yang mana seperti naqah, seperti unta, seperti khail ataupun seperti kuda. Itu seperti binatang-binatang ternakan. Jadi binatang tunggangan. Dia akan bawa kita. Maka hati ni yang bercahaya dia akan bawa kita kepada Allah. Kita belajar ilmu rasa kesedaran. Kita berzikir rasa dah maknanya hati pun cahaya. Tapi cahaya itu boleh terpadam itu. Terpadam dengan maksiat dan kelalaian kita. Maka dikatakan bila cahaya itu maknanya ada Allah Ta'ala beri di dalam hati, dia akan menjadi kenderaan, dia akan bawa kita. Dia akan bawa kita. Siapa yang dikurniakan oleh Allah cahaya bidayah, permulaan dia nak kembali kepada Allah. Satu orang yang dulu dia lalai pada Allah tiba-tiba dapat kesedaran. Bila dapat kesedaran, macam mana saya Ustaz? Dulu satu orang datang, dia beritahu, Ustaz, saya jumpa Ustaz ni, saya nak bertaubat Ustaz, saya ajar saya bertaubat. Maknanya tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia. Tapi cerita dia, Alhamdulillah, mana sebelum dia wafat, dia datang jumpa, dia kata nak minta Ustaz ajar dia bertaubat. Bertaubat pada Allah. Ada satu orang makcik itu, dia cerita, dia kata saya dulu masa zaman dulu saya ada buat salah Ustaz, gini ajar saya bertaubat. Maka kita pun bagilah tahu jalan-jalan cara bertaubat. Lepas tu lama dia jumpa, dia kata Alhamdulillah Ustaz, saya masih lagi istiqamah, dia kata, dengan sembahyang sunat taubat, maknanya yang apa Ustaz suruh buat. Alhamdulillah. Jadi bila mana satu orang itu, bila dia dah dapat cahaya bidayah tu, apa dia perlu buat supaya orang tu tak kembali balik daripada dulu. Maknanya kalau dia kata dulu saya minum arak Ustaz, contoh saja ni, saya minum arak, saya nak kembali pada Allah, saya lalai, saya tak nak dah jadi gitu Ustaz. Maka Alhamdulillah, adakah kalau kita biarkan dia macam mana cahaya tu padam balik, cahaya bidayah tu jadi padam balik. Maka ada maknanya beberapa jalan. Yang pertama, suruh dia sibuk dengan ilmu. Setelah diberi cahaya bidayah, maka sibukkanlah dia dengan ilmu. Selepas dia sibuk dengan ilmu, yang pertama sibukkan dia ilmu, jangan lock dia kosong gitu. Selepas dia sibuk dengan ilmu, maka hendaklah dia sibukkan dia dengan taubat. So dia bertaubat, kemudian disibukkan dia dengan ibadah. Maknanya itu supaya apa? Supaya cahaya bidayah itu terus bercahaya. Kalau tidak, cahaya bidayah itu akan terpadam. Boleh itu satu. Maka dan kenderaan segala rahsia kepada hadrat Tuhan. Suara tak dengar ke? Dengar tak suara? Kalau suara dengar, kita nak teruskan. Boleh Ustaz tahu, boleh suara dengar tak? Ada yang mengatakan tak dengar suara ni. Dengar tak suara? Dengar, okey, Alhamdulillah. Jadi maka dikatakan bahawa apabila satu orang tadi dia sudah dapat cahaya hidayah, sibukkan dia dengan ilmu, jangan biar begitu. Okey, Alhamdulillah, dengar okey. Sibukkan dia dengan ilmu, kemudian sibukkan dia dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama sibukkan dia dengan ibadah. Dengan ibadah. Okey, baik. Kemudian kenderaan segala rahsia, maka membawa Alhamdulillah jelas. Maka dikata kenderaan segala rahsia kepada hadrat Tuhan. Dan ia membawa kepada dia punya cahaya dalam hati tadi akan terus berjalan.
berjalan. Okey, baik dengar dengar. Okey. Maka dia terus berjalan cahaya tadi, sehingga kepada hadrat Allah, sampai kepada Allah yang amat berkuasa dengan kenyataannya segala ilmu laduni, sehinggalah Allah Taala mencampakkan kepada dia ilmu laduni. Macam mana seseorang itu dikurniakan ilmu laduni? Okey, tak apa, insya-Allah. Okey. Banyak sangat komen kata jelas lah. Okey, tak apa. Okey, baik. Maka apabila satu orang itu dikurniakan cahaya tadi, rasa kesedaran, dulu dia lalai kesedaran, kemudian dia perlu hidupkan cahaya tadi. Dengan cara macam mana hidupkan cahaya tadi? Cahaya tadi dia gerak berjalan cahaya tadi dengan apa? Dengan dia memperbanyakkan maknanya belajar ilmu, kemudian belajar ilmu, bertaubat kepada Allah dan sibukkan dengan ibadat. Akhir sekali bila dia beramal dengan ilmu, nanti Allah akan memberi ilmu yang dia tidak pelajari. Ilmu yang dia tidak pelajari dia panggil ilmu laduni. Maka ilmu ada dua. Satu dia panggil ilmu kasbi. Apa makna ilmu kasbi? Kasbi, kasbi. Ilmu kasbi adalah ilmu yang didapati dengan jalan usaha. Macam mana ilmu yang dapat dengan jalan usaha? Jalan usaha ni seperti kita belajar, kita hafal, kita talaki kita menghafal, kita membaca. Makna itu dipanggil kasbi. Kasbi. Yang kedua wahbi, bukan wahabi Wahbi. Wahbi ni pemberian Allah. Wahabi pemberian Allah, ilmu yang daripada dalam hati, kesan daripada hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang bersih, maka Allah kurniakan ilmu-ilmu. Sebab itu orang yang hati bersih, kita tengok kalam dia, Masya Allah, cakap dia pun baik-baik saja. Kadang-kadang keluar ilmu daripada lidah dia itu, ilmu-ilmu yang mutiara-mutiara kata. Kenapa orang tu boleh bercakap mengeluarkan ilmu mutiara-mutiara kata? Kerana kesan daripada hati yang bersih. Maka kasbi, ilmu yang usaha, kesan daripada dia usaha-usaha, dia akan dapat wahbi, pemberian Allah. Itu ilmu laduni. Dan ilmu kasbi yang dia belajar itu mendatangkan cahaya dalam hatinya. Kemudian cahaya-cahaya itu membawa dia sampai kepada ilmu yang diberi anugerah. Itu dia panggil ilmu laduni ataupun wahbi, pemberian Allah. Maknanya baik. Kemudian dia kata qalbu itu isyarat daripada permulaan akal dan yang jatuh atas jamal ilahi. Jamal ni kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Jamal ilahi pada awal nazar, pada awal maknanya dia punya pandangan tadi. Mana dia? Jumpalah. Okey. Pada awal nazar dan sir dan rahsia tadi. Sir ni rahsia kedalaman hati itu. Hati itu batin, kalbu yang kesudahan kepadanya. Segala haqaid, segala hakikat-hakikat yang datang atasnya, maka tahqiqlah. Maknanya yakin dengan kuatnya, dengan jalannya akan jalan Allah, ketinggian Allah. Baik. Apabila kalbu ini dia menangkap ilmu. Kalbu ini dia menangkap ilmu dengan hati kita yang suci. Hati kita yang suci, ilmu jadi lekat. Sebab tu katanya pengarang, katanya siapa? Imam Syafi'i, dia mengatakan inna ilma nurun la yuhda lil asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, tidak lekat ilmu itu kepada ahli maksiat. Maka hati ini, dia kalbu kita, dia menangkap ilmu. Menangkap ilmu, maka menangkap ilmu ini, ilmu yang macam mana? Ilmu yang mendatangkan cahaya. Mendatangkan cahaya. Bila hati kita dipenuhi dengan maksiat, lalai kepada Allah Ta'ala ini, maka bermakna hati kita ini telah dikotori.
Tetapi seandainya ilmu kita ini, hati kita ini dipenuhi dengan zikir, wa amal-amal soleh, maka dikatakan bahawa ilmu itu disucikan. Maka disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hati itu disucikan. Bukan ilmu itu, hati disucikan. Beruntunglah orang yang menyucikan hati, dan rugilah orang yang mengotorkan akan hatinya. Baik, maka dikatakan kalbu itu menangkap ilmu. Kalbu yang suci, ilmu masuk. Kalbu tak suci, ilmu tak masuk. Sebab tu kata la yuhdalil asi. Sebab tu hati tadi, ilmu itu cahaya, maka cahaya tidak akan lekat pada ahli maksiat. Bermakna apa? Bermakna apabila satu orang itu melakukan maksiat kepada Allah dalam berterusan, dia tidak sucikan hatinya, maka ilmu tidak masuk. Kalbu tadi tidak dapat menangkap ilmu. Setelah kalbu itu menangkap ilmu, menangkap ilmu, maka dapat fahamlah dia akan keagungan Allah. Dapat merasalah dia akan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka ketika itu ruh dia itu daripada ilmu dapat mengenal Allah, sehinggalah ilmu daripada itu dapat rasa cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Mahabbah kepada Allah itu daripada kesucian ruh dia. Roh yang suci. Roh yang suci. Kalbu ni dia bolak-balik. Jadi baik tak baik, baik tak baik, baik tak baik. Lepas tu kalbu berbolak-balik. Hari ni jadi gini, esok lusa gini kalbu tadi. Jadi dia boleh tangkap ilmu. Tapi ilmu ni lekat gitulah maknanya. Kalau kalbu ini. Tetapi bila hati dia disucikan betul-betul, maka roh dia akan suci. Bila roh dia akan suci, akan mendatangkan rasa mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kedalaman hatinya, bermakna setelah hatinya disuci sungguh, banyak zikir, banyak, maka roh dia akan menangkap rasa mahabbah kepada Allah. Adapun sir dalam lagi. Sir ini dia memandang wajah Allah. Allah minta maaf banyak kalau tu. Maknanya sir ini kedalaman hati. Beginilah nak bagi tahu. Maknanya sir ni maknanya benda yang setelah hati itu benar-benar suci. Maka sehingga hati tadi dapat menangkap, maknanya dapat memandang akan wajah Allah, sehingga hati dia hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Semua cahaya-cahaya ini biar sampai kepada sir kedalaman. Jadi cahaya ni akan bawa bagaikan kenderaan, bawa sampai kepada sir dalaman hati. Bila dalaman hati tadi, bermakna dia akan membawa kepada seorang itu ke hadrat Allah. Maka kenderaan ni ada 3 ni. Satu kenderaan kecil, dia panggil nur bidayah. Yang kedua kenderaan besar sikit, dia panggil wasatiyah. Yang ketiga kenderaan besar lagi, itu dia panggil nihayah. Makna itu gambaran sajalah. Kita kata contohnya lah. Contoh saja ni. Kereta kecil saja yang berbentuk kereta kancil, kereta kelisa, itu gambarannya nur bidayah lah contohnya. Kemudian besar sikit seperti kereta Camry ataupun kereta apa lagi, kereta seperti kereta Ustaz pun dah, kereta apa ni, Toyota Camry ke, tak kira lah kereta-kereta besar tu. Itu besar sikit. Mana besar lagi seperti Estima, itu besar lagi. Estima ni nihayah, contoh saja. Kereta macam kereta Camry ke, kereta Honda Civic ke, itu dipanggil wasatiyah. Kereta kecil, kereta kacil, kereta kelisa ke, itu kita panggil bidayah. Itu gambaran dia. Sebab dia kata mataya tunggangan. Baik, kita tengok di sini.
Maka barang siapa terbit nur dalam hatinya, ada nur di dalam hatinya, maka berjalanlah dia akan kenderaan fahamnya, dia akan berjalan dengan kenderaan dia. Dan barang siapa terbit dalam silnya itu, sampai sil dia terbit tadi, maka berjalanlah ia dengan kenderaan ilmu dia. Mana dia faham itu kenderaan dengan ilmu dia. Dan barang siapa tiada dijadikan Allah baginya nur, maka tiadalah baginya itu nur. Maknanya bila Allah tak bagi dia nur, maka sudah tidak ada lagi nur baginya. Maka baik ustaz nak bagi faham lagi, sila tengok sini. Sekarang ni kita kata yang pertama, kereta kecil sikit, kereta kancil, sebab dia sebut bab kereta, kenderaan. Jadi untuk nak bagi faham, kenapa pengarang kita kata mataya? Mataya ni tunggangan. Kenapa? Sebab dia ada kaitan. Cuba kita ambil faham di sini. Okey, kenderaan yang pertama, dia panggil nol bidayah. Kenderaan yang pertama, dia bermula begini. Ni kereta kecil ni, kereta kancil, kereta kelisa, kereta apa lagi? Kecil-kecil, kereta kecil-kecil aja. Okey. Dia punya perjalanan dia begini. Bermula daripada lalai. Asalnya dia lalai. Dia buat maksiat, dia lalai, tak kira dia buat dosa besar ke, tak kira lah. Dia buat maksiat, dia minum arak, dia berjudi, dia seumpamanya. Mereka awal dia buat gitu. Kemudian daripada maksiat dia pergi ke satu lagi. Ya qazah. Apa makna ya qazah? Dia sedar. Daripada dia ahli maksiat, dia pun sedar. Ya Allah, aku ini buat dosa bah, aku tak boleh begini. Maka Allah Ta'ala campakkan dalam hati kesedaran supaya dia kembali kepada Allah. Dia kata, aku nak pergi masjid lah, aku nak pergi surau lah, aku tak nak lah ikut hidup aku lara dah dulu gini-gini. Sekarang ni aku nak kembali pada Allah. Itu dia panggil ya qasah. Jadi perjalanan dia ini no bidayah ni. Ni kereta kecil ni. Kereta kecil. Maka bermula daripada maksiat yang pertama. Daripada maksiat dia pergi yang kedua, yaqazah, intibah, dia diberi kesedaran. Kesedaran ini adalah bermulanya cahaya. Bukan maksiat kegelapan. Bermula dengan cahaya adalah ketika mana dia dapat yaqazah, intibah, kesedaran. Dia dapat kesedaran tadi. Bagaimana dia dapat kesedaran? Kesedaran ni dia dapat macam kita khabar kemarin. Sama ada dia kesedaran dengan sebab suriat dia baik, sama ada dia banyak sedekah, sama ada dia suka orang soleh, sama ada doa mak ayah dia, doa ulama, ataupun kerana ilmu dia, ataupun dengan sebab ujian, kita tak kira lah maknanya. Okey, dia dapat situ. Boleh maknanya daripada maksiat dia dapat kesedaran. Itu bermula cahaya. Daripada dia dapat kesedaran ini, kemudian dia pergi kepada taubah. Dia pergi kepada taubat kepada Allah. Dia pun pergi. Jadi daripada maksiat dia pun sedar, ataupun dia panggil bukan taubat, dia panggil istighfar lah, istighfar bil ibadah. Dia sibuk dengan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, daripada dia idbal, dia membelakangi Allah, dia pergi kepada iqbal, dia menghadap Allah. Dari bermula pada maksiat, dia dapat kesedaran, kemudian dia diistighfar dengan ibadat. Ibadat tadi yang saya beritahu, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan taubat, sibukkan dengan taubat, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan apa lagi, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu sana. Jadi ini kenderaan dia. Apa kenderaan? Mana kenderaan dia? Cahaya tu. Cahaya kesedaran. Maka dia pun hidupkan kereta dia tadi. Nak hidup kereta dengan benda? Hidup kereta dengan belajar ilmu. Dia hidup kereta dengan belajar ilmu, taubat, sibukkan ibadat. Itu tiga. Di dalam kitab Minhajul Abidin, dia buat ilmu, amal, taubat. Tiga ni. Kalau tidak, kereta tak hidup. Kereta tak hidup. Dapat dah kereta. Apa kereta je? Kesedaran, cahaya dalam hati. Tapi tak jalan kereta dia. Sebab apa? Sebab dia tak buat tiga perkara. Ilmu, amal, taubat. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal. Amal tu sibuk dengan ibadat, dan sibuk dengan taubat. Tiga ni. Kalau tak hidupkan tiga ni kita tak hidup, kereta tak jalan. Anak kucing tak start, minyak pun tak ada. Maknanya contoh dia.
Boleh faham Harap boleh faham. Itulah cahaya ilmu amal taubat. Betul. Ilmu amal taubat tu itu nak menjalankan kereta yang mari dalam hati. Boleh? Okey, situ satu. Yang kedua, itu dia panggil no bidayah. Kereta apa ni? Kereta kecil, kereta kelisa, lagi kereta apa? Kereta kecil-kecil. Kereta kecil. Kita naik kereta besar, itu tukar kereta besar pula. Setelah orang itu dia berterusan maknanya kereta kecil tadi, kereta kecil tadi, no bidayah ni, no bidayah ini dia daripada ghaflah, daripada dia lalai hinggalah kepada dia ini yaqazah, dia sedar, daripada dia idbar, dia idbar ni membelakangi Allah, hinggalah kepada iqbal, dia berhadap pada Allah. Maka itulah dia kereta dia. Kereta dia kena hidupkan kereta, sudah Allah tu sudah bagi keretanya, tapi kereta kecil, kereta apa? Kereta kecil saja. Kereta kancil ke, kereta kelisa ke, kereta apa ya? Maknanya yang kecil-kecil tadi, maka hidupkan kereta tadi. Dah dapat dah kereta Allah bagi. Dah dapat dah kereta. Sebab apa Allah Ta'ala bagi kereta? Mungkin keturunan dia baik dah. Sebab dulu dia buat amal soleh, dia penuh, dia lalai-lalai pun kereta Mywi ke, kereta kecil belakang tu. Maknanya. Tapi apa dia perjalanan dia? Perjalanan dia hidupkan kereta tadi dengan 3. Ilmu, amal tu sibuk dengan ibadat dan juga taubat. Habis, selesai dah perjalanan yang pertama, no bidayah. Pergi kereta besar sikit. Pergi kereta yang besar sikit, kereta apa? Kereta Toyota Camry. Lagi apa? Honda Civic. Kereta apa? Kereta Malaysia. Kereta apa? Kereta perdana. Gitulah, kereta besar sikit. Pergi naik kereta besar sikit. Ini dia panggil no wasatiyah. No wasatiyah, cahaya yang berbentuk wasatiyah, pertengahan. Apa dia? Yang selama ini cahaya dia ini, dia sibuk seperti dikatakan bahawa maknanya jadi dia sibuk dengan apa? Istiralu bil khalqi, istiralu bil makhluk, istiralu bil makhluk ila istiralu bil khalqi. Daripada dia sibuk kepada makhluk, dia sibuk kepada Allah. Maknanya tak apa, kereta Azza. Okey, baik. Sekarang ni kita tak cari dah kereta kecil, kita naik kereta besar kan. Kereta besar kan ni, kereta apa ni? Kereta perdana contohnya. Kereta Malaysia, lepas tu Honda Civic ataupun kereta Camry, Toyota. Okey, baik. Apa dia? Ialah dengan cahaya tadi, maknanya dia sudah istiralu dulu dia istiralu bi makhluk, dulu dia maksiat diri dia, sekarang dia sibuk-sibuk dengan makhluk, ila istiralu bi khalqi, sibuk dengan Allah. Apa maksud istiralu dengan makhluk? Maknanya boleh jadi dia ini dok sibuk dengan dengan orang-orang yang keliling, dia sibuk dengan ahli keluarga dia, anak-anak. Itu pun satu juga. Ataupun dia ini dia panggil ittimadu bil amal, ataupun dia bergantung dengan amal. Bergantung dengan amal dia hinggalah dia bergantung pada Allah. Macam mana gantung pada amal? Kemarin dulu, ingat tak kita kata kemarin dulu? Kemarin dulu gini. Dulu kita pernah cakap, satu orang itu dia buat andaian sendiri. Aku ni BMW, ya. Itu kereta besar sikit lah. Jadi dia sibuk dengan amal dia. Dia berasa amal dia sudah soleh, dia berasa dirinya sudah baik, dia berasa dirinya maknanya sudah lepas dah, kalau mati ni terus masuk syurga. Dia bergantung dengan amal, dia sangka amal dia ni akan membawa dia kepada syurga. Dia merasa amal dia sudah soleh di sisi Allah. Maka daripada perasaan itu, Allah bawa dia kepada perasaan dia hanya menyerah kepada rahmat Allah. Dia tak bergantung pada pada amal dia, dia gantung kepada rahmat Allah. Jadi dia tak rasa
biasa. Jadi seperti orang-orang dahulu yang terdiri daripada orang salafus soleh, walaupun mereka itu ahli ibadat, tapi mereka menangis malam-malam. Sedangkan mereka ada yang sembahyang 1000 rakaat. Yang 1000 rakaat pun menangis tiap-tiap malam. Sedangkan dia sembahyang 1000 rakaat dah, kerana dia sudah tidak melihat kepada amal dia. Dia duk fikir lala, dia tak layak masuk syurga, dia menangis saja. Jadi yang dulu bergantung kepada amal, pergi bergantung kepada apa? Bergantung kepada Allah Ta'ala. Contohnya seperti amalan yang penuh riya, ujub dia lah tu maknanya. Maka dikatakan bahawa ini Allah Ta'ala buang amalan yang bergantung dengan diri, bahasa hebat Allah Ta'ala buang. Allah Ta'ala beri cahaya wasatiyah. Cahaya apa? Cahaya pertengahan. Allah Ta'ala beri kepada dia. Jadi cahaya wasatiyah ni kita kena gerak pula. Kan tak gerak pula. Boleh kereta tak gerak. Jadi cahaya wasatiyah ni ibarat kereta apa? Kereta BMW. Maknanya kereta BMW ke, kereta Toyota Camry ke, maka mai kita pakai gerak kereta ni. Macam mana nak menggerakkan kereta ini? Yakni dengan banyak bertafakur. Dengan banyak bertafakur kepada Allah. Macam mana banyak bertafakur? Memikirkan dia fikir beberapa perkara. Yang ni dia fikir mengenai kekuasaan Allah yang mencipta alam. Kemudian dia memikir tentang amal ibadat dia yang kurang kepada Allah. Dan dia memikirkan bahawa dia fikir bagaimana dia ini nak bertemu dengan Allah. Maka datang rasa takut. Takut dia ini takut sebagai takut ahli ibadat. Kalau yang dulu takut ahli maksiat, ni takut ahli ibadat ni. Takut ahli ibadat ada 4 takut dia. Maka dia kena tafakur. Kalau tak tafakur, tak gerak pula kereta BMW dia, tak gerak pula kereta Camry dia tu. Maka apa dia kena takut 4 perkara. Yang pertama, dia takut amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut Allah Ta'ala palingkan hati dia daripada ahli ibadat, nak mati jadi ahli maksiat. Ini kita takut. Inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila zira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi ahlina fayadkhuluha. Nabi kata ada satu orang, dia ini beramal dengan amalan ahli saleh, amalan ahli syurga, sehingga dia dengan syurga tu maknanya sehasta je. Mati tu masuk syurga, tapi akhir-akhir dia nak mati, dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka, waliyazzubillah. Jadi yang kedua ditakuti apa dia? Ditakuti adalah maknanya amal Allah Ta'ala palingkan hatinya. Yang ketiga dia takut bahawa di akhir-akhir kewafatan dia tu dapat su'ul khatimah. Itu dia takut. Dia takut yang ketiga. Dan yang keempat, dia takut azab Allah Ta'ala selepas daripada dia mati. Ini dia bergerak dengan banyak tafakur. Kalau sudah diberi cahaya wasatiyah, cahaya Allah Ta'ala campak, dia tak ada tafakur, tak ada fikir dah tentang dia dengan Allah Ta'ala, hubungan dia dengan Allah, maka kereta tak gerak pula. Maknanya daripada bidayah begitu. Itu gambarannya. Maka kata ulama, dikatanya jalan dia apa? Jalannya banyak tafakur. Banyak tafakur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas dia banyak tafakur, dia kena pastikan taubatnya benar. Banyak bertafakur dan pastikan taubatnya benar. Macam mana taubat benar? Orang yang taubat benar ni ada 4 perkara pula. Apa dia 4 perkara? Yang pertama, selepas dia bertaubat, dia meninggal, dia berkawan dengan orang yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas dia bertaubat, dia ini menambahkan amal ibadat, yakni dia qada wali hak lama-lama. Yang kedua. Yang ketiga, selepas dia bertaubat, dia kena ubah akhlak dia. Dia jadi baik, jangan jadi macam dulu. Maknanya tu yang ketiga maknanya. Kemudian yang keempat, tak ingatlah yang keempat. Maknanya dia kena berubah, tinggalkan kawan, menambah ilmu, mengubah akhlak dia. Mengubah akhlaknya. Maknanya itu tanda. Maknanya dia ini
bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 4, ustaz lupa ada 3. Selepas dia bertaubat, dia berkawan dengan orang yang soleh, dia menambahkan ilmu, menambahkan ibadat, mengubah akhlak. 4 perkara. Berkawan dengan orang soleh, menambahkan ilmu, menambahkan ibadat, dan juga berubah akhlak. 4 perkara. Jadi maknanya, jadi jalan dia apa? Biar bergerak kenderaan tadi. Jadi kenderaan tadi dengan tafakur dan memastikan taubatnya taubat yang benar. Taubat yang benar. Baik, itu jalan. Kalau tidak, kereta BMW tak gerak, Camry pun tidak gerak. Mana itu gambaran dia, boleh sebab itu pengarang kita hebat. Dia kata matoya kulub, kenderaan, tunggangan hati. Maknanya tunggangan hati kulub. Lepas tu asrar dalam lagi pada kulub. Jadi asrar kulub ini adalah cahaya bidayah dengan cahaya wasatiyah. Asrar itu adalah cahaya nihayah. Okey, baik, kita tengok. Maka dikatakan lagi, dan apabila ada nur itu kenderaan kepada hak yang menunggang kepadanya, dia pun boleh bawa kenderaan tu, dia bawa, dia yang tunggang kenderaan tadi. Tunggang tadi, dia start dah, minyak dah ada semua, anak kecil pun dah ada, start dah hidup, minyak dah ada, masuk gear. Yang maknanya tekan minyak, reda tak gerak. Jadi setelah dia jalan, maknanya kemudian dikatakan bahawa kepada hak menunggang kepadanya, maka tiadalah menunggang atasnya sesuatu daripada yang batil. Maka bila sampai kepada cahaya nihayah, tidak ada lagi kebatilan. Allah pimpin teruslah. Tidak ada kebatilan. Ini para wali, maknanya Allah Ta'ala jaga dah. Kita ni tak terjaga lagi. Entah kita ni bidayah pun tak gerak lagi kereta kita. Maka tidak ada lagi kebatilan. Tidak ada lagi kebatilan bagi dia. Allah jaga dia, dan tak kala ada nur itu serta dengan hati kepada tempat yang disengajakan, maka sehinggalah nur cahaya itu duduk dekat hati dia tadi. Maka diumpamakan segala dengan kenderaan itu. Maka diumpama dia seperti kenderaan. Maka ini dipanggil asrar, ini cahaya rahsia-rahsia Allah ataupun kedalaman hati itu, sehingga dia mendapat rahsia Allah Ta'ala itu dipanggil nur nihayah. Jadi anwar tadi akan membawa kepada hati kamu, membawa kepada cahaya. Anwar ni makna warid tadi, yang kamu beramal warid-warid tadi, tiba-tiba dapat cahaya. Maka cahaya itu sampai kepada hati kamu. Maka mulanya cahaya bidayah, kemudian cahaya wasatiyah. Ini cahaya asrar, ini cahaya nihayah. Apa pula cahaya nihayah ini? Cahaya nihayah ini adalah seseorang itu, cahaya nihayah ini daripada ru'yatul abdi ila ru'yatul rabbi. Saya daripada memandang makhluk, hilang makhluk, pandang Allah terus. Tak ada dah memandang hamba, ru'yatul abdi ila ru'yatul rabbi. Hanya melihat Allah je. Maka siapa nama ini? Ibrahim bin Adham. Ketika mana orang memukul dia sampai berdarah. Orang pukul Ibrahim bin Adham. Tetapi dia mendoakan orang itu menjadi ahli syurga. Macam mana orang pukul dia doa orang tu jadi ahli syurga. Kenapa? Dia tak tengok amal perbuatan orang tadi. Dia hanya tengok Allah Ta'ala nak beri pahala sabar dia. Maknanya sampai orang itu pukul dia, kerana dia tanya, boleh tak bagi tahu kat mana tempat yang tenang hati saya? Ibrahim bin Adham tunjuk kubur. Tu kubur. Jadi orang tu rasa Ibrahim bin Adham mempermainkan dia, sedangkan hati Ibrahim bin Adham memang betul. Mengingatkan kematian itu membawa ketenangan hati kepada Allah. Maknanya akhirnya waktu pukul sampai berdarah, sehingga orang bagi tahu itu Ibrahim Adham, kamu pukul dia. Lalu dia pun minta maaf. Ibrahim Adham kata, kenapa pula kamu minta maaf? Bahkan ketika mana engkau memukul aku doakan kamu menjadi ahli syurga. Kenapa dia doa boleh jadi ahli syurga? Kerana dia sudah tidak melihat orang yang memukul.
Dia hanya melihat Allah yang menguji dia. Ini nak beritahu orang yang dikata sudah sampai kepada cahaya nihayah. Cahaya nihayah. Maka cahaya nihayah ini kereta apa? Ni estima. Cahaya nihayah ni kereta estima atau kereta apa daripada estima? Estima atau Alfa ke ataupun Wildfire ke, ni kereta besar-besar belaka ni. Dia panggil apa? Dia juga cahaya nihayah. Maka cahaya nihayah ini adalah cahaya daripada dia melihat hamba kepada melihat Allah, ataupun dia panggil daripada hubbud dunia, hubbul makhluk, ataupun hubbul kaun, cintakan kepada alam, cintakan kepada makhluk, cinta harta, cinta pangkat, cinta pangkat, cinta harta, cinta kepada masyhur, cinta kepada nama, cinta kepada follower, mana cinta kepada apa lagi, suka-suka yang bakilah. Maknanya ila khaliq, kepada Allah, ataupun cinta hubul kaun ila mukawwin, cinta kepada alam, kepada yang mencipta alam. Ini bukan kata dia peringkat cinta kepada Allah. Ini dipanggil no nihaya. Ini kereta apa? Ini kereta mahal. Kereta mahal, maknanya kereta ini kereta yang sudah tenggelam dia dengan Allah. Sudah tenggelam di dalam laut ahadiyah Allah. Ini semuanya dia bergerak dalam Allah bawa dia. Maknanya setelah dia sudah banyak bertaubatnya, benar tafakurnya dan seumpamanya, akhirnya dia bergerak, Allah pun bawa dia, bawa dia ke dalam tu. Ini setelah apa? Setelah dia tafakurnya benar, taubatnya benar, maka ini dah sudah tenggelam dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tarik dia. Allah sudah tarik. Sebab tu kat dalam kitab ayat Qaulul Imam dikata ni jazbah, jazab ni Allah Ta'ala tarik dia. Biar Allah Ta'ala tarik dia duduk di dalam hadrat Allah, maka dia duduk di dalam kelazatan. Kelazatan, zikir semua lazat. Makan lazat, dunia tak lazat. Dunia tidak lazat. Sembahyang tu lazat. Maka dunia sudah tidak lazat dah. Dia nikmat dia Allah Ta'ala tarik. Sudah naik kereta estimah dah lalu dah. Naik kereta Wildfire dah maknanya. Jadi dah pandang dah. Jadi dah pandang dah. Kereta kecil dah pandang dah. Kereta BMW pun tak berapa nak mana. BMW tu hebat dah maknanya. Mana kereta sedap dah masa tu. Kereta dah sedap dah masa tu duduk. Itu gambaran dia. Boleh faham tu Sebab tu ulama pengarang kita hebat, dia datang ke ayat, dia panggil mataya kenderaan. Oleh kerana dia datangkan kenderaan, rupanya di sebalik mana kenderaan, begitulah. Begitulah perjalanan kita. Rupanya kita ada kenderaan kita rasa-rasa kita ni kecil lagi. Kereta kancil lagi, kereta alza lagi maknanya baru dapat cahaya bidayah tu. Kalau itu pun kalau dapat cahaya, lepas tu gerak, masing-masing gerak. Boleh faham insya-Allah. Maknanya kemudian okey, kita nak tanya, kereta ni orang dapat kereta dengan cara macam mana? Ni yang depan-depan yang bersama ustaz ni masing-masing ada kereta tak? Masing-masing ada kereta kan? Tiba nak tanya macam mana dapat kereta? Dapat kereta. Macam mana dapat kereta? Saya ustaz, saya dapat kereta, saya beli ustaz. Saya dapat kereta ustaz, maknanya saya dapat kereta ni, ayah saya meninggal, jadi saya dapat kereta, pewarisan, saya dapat kereta. Saya dapat kereta ustaz, entah macam tolak macam hari tu saya bawa motor, saya bawa anak, lepas tu basah hujan, lepas tu jiran saya tu dia ada duit sikit, dia kata siang kamu, dia pun hadiah kamu kan, mana dengan sebab kasihan belas. Maka Allah Ta'ala, maka jiran saya pun bagi kereta. Okey, sekarang ini maknanya yang ada ustaz depan ustaz ni masing-masing dapat kereta cara macam mana? Maknanya saya dapat kereta, beli, ada tak kereta? Sewa beli, ada yang sewa beli. Ada yang usaha sendiri. Makna ada yang usaha sendiri. Ada yang sewa beli, ada yang hadiah tak? Ada juga yang dapat hadiah. Ramai kadang-kadang ustaz-ustaz dapat hadiah, ada pun ada kan. Kalau tanya ustaz banyak tak kereta? Kereta ustaz banyak.
Banyak mana? Dari nakal buah. Tapi memang banyak lah. Antara kereta yang Ustaz ada tu, antaranya kereta dia panggil kereta sorong ataupun kereta labi. Tu jadi banyak. Okey, baik. Kita balik. Setelah dapat faham tentang kereta, kereta ni kita dapat kadang-kadang dengan beli, kadang-kadang dengan sewa, kadang-kadang dengan hadiah, kadang-kadang dengan tu. Ya benar, semua rezeki daripada Allah. Baik, kita tengok macam mana orang dapat kereta. Yang pertama, orang dapat kereta dengan sebab waris. Maknanya dengan Allah tabim pula dengan sebab waris. Okey, baik. Dengan sebab waris itu, ada sebab waris. Waris macam mana? Waris ini begini. Macam abang Ustaz baru ni dapat kereta. Semua adik-beradik setuju bagi ke abang lah kereta. Bagi ke abang kita yang tu. Jadi dia dapat kereta mulai pewarisan. Macam mana? Seperti apa kereta yang dapat waris tadi? Seperti dapat kereta waris itu seperti dia mendapat cahaya melalui zuriat dia yang soleh. Seperti keturunan yang soleh. Allah tak ada kereta tu pang kereta bini je. Tak apa, insya-Allah. Maknanya ya, siapa yang kata saya tak ada kereta, saya tu pang bini, jangan bimbang. Orang yang tak ada kereta, orang yang apa ni, orang dia ada kereta, dia kata gini. Dia tak ada kereta. Dia tengok orang yang ada kereta, dia pun tengok, kata alhamdulillah saya ada kereta. Alhamdulillah saya ada kereta. Suami beli alhamdulillah saya ada kereta. Ini yang ada kereta, dia kena bersyukur. Sebab apa? Dia kata saya ada kereta, orang lain ada motor saja. Maknanya, jadi orang ada kereta kena bersyukur sebab kamu ini ada kereta, ada orang lain ada motor saja. Dah saya ada motor, orang yang ada motor dia pun kata, dia kena kata gini, alhamdulillah saya ada motor. Orang lain ada basikal saja. Maknanya. Lepas tu yang ada basikal kata alhamdulillah saya ada basikal. Orang lain jalan kaki, kereta pun tak ada. Yang tak ada kereta, yang jalan kaki, kena kata gini, alhamdulillah saya ada bas. Besar lagi pada kereta maknanya. Okey, baik. Maka yang pertama, balik pada asal bab kereta tadi, mataya tunggangan tadi didapati dengan yang pertama sebab waris. Bisa babi wirasah, dengan sebab waris. Seperti apa? Seperti dengan sebab zuriat yang soleh, keturunan yang soleh. Maka seperti mendapat melalui keturunan yang soleh, maka dia pun dapat cahaya bidayah tadi dengan sebab zuriat yang soleh. Boleh jadi juga dengan keturunan dia tu keturunan baik. Ada keturunan dia jadi wali Allah dulu, tiba-tiba sebab keturunan dia pun dapat kebaikan. Itu dia panggil apa ni? Dapat kenderaan dengan sebab waris yang soleh. Jadi itu biasa dapat no bidayah. No bidayah. Maknanya. Kemudian yang kedua, ada juga yang dapat hadiah. Ada juga dapat hadiah. Saya dapat kereta Ustaz dengan dapat hadiah. Macam mana dia dapat hadiah ni? Kadang-kadang dia dapat ini dengan berkat doa orang soleh. Dia dapat cahaya Allah macam kereta dapat melalui hadiah. Begitu juga dia dapat cahaya Allah melalui hadiah orang. Hadiah apa? Doa orang soleh. Doa orang soleh. Maknanya. Sebab itu kalau kita jumpa orang alim, orang soleh, dia kena minta 3. Apa dia minta 3? Jangan salah faham, minta 3. 3 apa? Yang pertama minta apa? Minta nasihat. Jangan minta Pizza Hut dengan orang soleh, minta nasihat. Minta nasihat. Contohnya, yang pertama minta nasihat, yang kedua minta apa? Yang pertama minta nasihat, yang kedua minta doa. Minta doa, doakan saya. Yang ketiga minta apa? Minta amalan, bagi saya amalan, maknanya bagi sana ijazah. 3. Minta nasihat, minta mendapat ni doa, dan minta apa dia amalan. Jadi seperti orang yang dapat kereta dengan sebab hadiah itu, seperti orang yang dapat cahaya dengan sebab doa orang soleh. Itu gambaran dia. Itu yang kedua. Ada juga ini banyak juga. Yang ketiga dia dapat kereta dengan usaha dia sendiri.
Maknanya dengan usaha dia sendiri. Jadi usaha dia sendiri seperti apa? Seperti dia orang yang belajar ilmu. Sebab tu belajar ilmu, faham tak faham, pergi belajar dulu. Duduk dalam majlis ilmu, Kesan dia duduk dalam majlis ilmu tu, tiba-tiba Allah Ta'ala beri dia hidayat. Cahaya. Allah Ta'ala beri cahaya kepada dia. Sebab dia belajar ataupun dia kesan dia banyak berzikir. Orang yang dapat kereta sendiri, kereta sendiri ni, saya Ustaz, saya kerja, saya simpan duit. Itu gambaran. Gambarannya seperti apa? Seperti dia ini maknanya belajar ilmu. Dia seperti dia rajin belajar ilmu, ataupun seperti dia rajin buat ibadat sunat. Maknanya, ataupun dia seperti rajin infak fisabilillah. Jadi dia infak, akhirnya Allah Ta'ala beri cahaya ilmu pada dia. Cahaya pada dia. Jadi dua. Jadi yang pertama sebab waris, dapat kereta dengan waris seperti zuriat yang soleh. Dapat kereta dengan hadiah seperti berkat orang soleh, doa orang soleh. Dan dapat kereta tadi dengan sebab menuntut ilmu. Dan dengan usaha dia seperti menuntut ilmu. Ketiga-tiga tu kereta belaka. Tapi tak tahulah kereta yang no bidayah ke, kereta kacir ke, kereta Alza ke, kereta Mawi ke, ataupun dia dapat dengan usaha dia tu, dia dapat kereta yang sedap sikit, wasatiyah. Seperti apa? Seperti kereta Camry ke dan seumpamanya. Tapi ada juga yang keempat, dia dapat kereta dengan cara apa? Dia dapat kereta dengan cara kasihan belas yang kamu tak ada kenderaan. Nanti saya kereta pada kamu. Itu seperti apa? Dia dapat cahaya dengan sebab musibah. Dia dapat musibah, lalu Allah Ta'ala beri kepada dia. Maknanya. Maka jenis tiga kereta ini, semua ketiga-tiga kereta ini mesti perlu anak kunci. Betul tak? Anak kunci dia nak jalan pada Allah, maknanya mesti kena. Mana boleh kereta tak ada anak kunci, kecuali kereta labi yang ustaz ada. Setiap tahun musim program korban, ustaz akan beli kereta labi. Kereta ni orang panggil kereta sorang. Maka sebab itu ustaz antara orang yang kaya dengan kereta. Maknanya, tapi kereta sorang lah, bukan kereta tu. Maka nak bagi tahu, setiap kereta ada anak kunci. Betul tak anak kunci? Apa dia anak kunci? Siapa tahu apa dia anak kunci? Anak kunci kereta-kereta yang kamu dapat. Saya dapat kereta Mawi saja Ustaz. Saya cahaya bidayah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berubah, dah dapat kereta BMW dah. Oh, cahaya wasatiyah. Alhamdulillah, saya dapat kereta besar dah. Lah ni, habis anak saya 7 orang, 8 orang penuh dalam kereta. Sudah dapat kereta Wildfire. Mana kereta Estima besar sikit. Mana dapat. Semua kereta perlukan anak kunci. Betul tak? Semua ada. Ada yang tekan pun ada yang masuk pula, ada yang tekan tu. Maknanya apa dia? Kunci dia adalah iksaru la ilaha illallah. Nak kunci ilmu, ya betul. Tapi yang bagi tahu, semua ketiga-tiga memerlukan la ilaha illallah. Boleh maknanya la ilaha illallah. Maka dikatakan banyak la ilaha illallah. Bila la ilaha illallah, ucapan itu keretanya. Sebab tu dia kata la ilaha illallah anak kunci syurga. Betul tak? Maknanya kereta labi tak ada anak kunci, sungguh. Mana tak ada anak kunci. Tak apalah maknanya. Jadi sekarang ini terdiam kita, dia tengok kereta labi tak ada anak kunci. Okey, baik. Jadi sekarang ini anak kunci dia dengan banyak la ilaha illallah. Peringkat awal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti berpindah ke zikirnya Allah Allah. Ada dengar tu orang kata tu ahli zikir Allah Allah. Tak tahulah dia ambil mana tu, tapi sebenarnya maknanya kita kena zikir la ilaha illallah sebanyak-banyak, barulah kereta tu lancar sikit perjalanan dia bergerak, maka sehinggalah sampai dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir pada Allah. Balik yang dulu juga. Sebab itu kalau kita baca kitab hikam, dia memang ada kaitan dengan matan-matan satu ada kaitan. Jadi kita sudah
dah faham di sini tidakkah ada kaitan dengan matanya dahulu. Inilah perjalanan kita untuk sampai kepada Allah. Moga-moga kita hikam ini, bukan ustaz tidak ada ilmu, tidak alim, pengarang kita bimbing kita sampai pada Allah. Bermula kita nak sampai pada Allah, ya ada adab dengan Allah. Jadi macam-macam kita ini hati kita lalai. Jadi dalam kehidupan kita banyak kita fikir apa? Kita banyak fikir makhluk, fikir dunia, sikit saja fikir Allah. Maka di sini kita moga-moga Allah beri cahaya itu membawa kita sebagai kenderaan untuk sampai kepada Allah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Diharapkan semua dapat faham dengan gambaran-gambaran. Maknanya kalau selawat boleh tak jadi anak kunci syurga? Boleh. Selawat dia termasuk dalam zikir. Tapi nak bagi tahu kepada yang bertanya Syed dan juga siapa-siapa saja, tak boleh juga kita selawat semata-mata, kena ada juga la ilaha illallah. Maknanya maksud tak boleh itu kita kata bukan haram ni, tak boleh tu ibaratnya kalau takkanlah kereta tak ada aircon, gitu gambarannya. Naklah aircon sedap sikit. Begitulah nak selawat pun kena ada la ilaha illallah. Nak la ilaha illallah pun jangan tinggal selawat. Mana begitu gambarannya. Jadi sebagaimana kita duduk rumah nak perabot, sebagaimana kita dalam kereta nak aircon, maknanya begitulah gambaran zikir-zikir yang perlu diamalkan insya-Allah. Jadi siapa yang nak buku zikir nanti kita akan hantarkan zikir-zikir yang kita susun tadi. Bukan ustaz susun, ustaz hanya ambil daripada Allamah Habib Umar sahaja. Maknanya dan boleh kita pakai amal masing-masing insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Moga-moga semua dapat kereta yang besar untuk sampai pada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada segala wabak penyakit. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnah di akhir zaman. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita amal. Dan pada hari ini kita duduk di rumah masing-masing. Dan kita mohon agar Allah kumpulkan kita sekeluarga nanti bertemu dah. Takkan ni tak tahu antum duduk mana, kampung mana, kat mana, duduk di rumah masing-masing. InsyaAllah satu hari Allah temukan kita ni duduk dalam syurga belaka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar ini saja Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diizinkan Allah, kita jumpa malam besok. Kalau tidak faham, cari orang lebih alim, lebih memahami, rujuk kepada mereka. Sekadar itu saja. Wallahu alam.